Selamat pagi semua murid-murid. Kali ini kita menyambung pembelajaran menggunakan pembaris 3P. Dan pembaris 3P pertama yang kita akan gunakan adalah pembaris 3P per 2. Pembaris 3P per 2 ini hanya akan digunakan apabila soalan-soalan yang diberikan adalah seperti di dalam soalan latihan PBD kamu nombor 17 hingga 20. Ya, empat soalan ini adalah menggunakan pembaris 3P per 2. Lihat soalan itu baik-baik supaya apabila kamu melihat soalan yang sama, kamu akan menggunakan pembaris 3P per 2 untuk menjawabnya. Jadi cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk menggunakan pembaris 3P per 2 ini untuk menjawab contoh soalan yang cikgu sediakan, di mana ada 3 soalan yang cikgu sediakan untuk membimbing kamu pada hari ini. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Tukarkan 9,5 kepada peratus dan pecahan. Baiklah, perpuluhan sudah diberikan. Sekarang kita hanya perlu menukarkan perpuluhan itu kepada pecahan dan juga peratus. Dengan menggunakan pembaris 3P per 2 ini, kita akan dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Mari kita tunjukkan dengan menggunakan kanta pembesar, ya. Baiklah, mari kita mulakan. Buatkan dia dan kita akan lihat. Soalan yang pertama, mari kita lihat pada pembaris 3P per 2, kita cari perpuluhan 5. Soalannya ialah 9,5. Cikgu ingin jelaskan di sini bahawa sebelum kamu menjawab soalan ini, lihat betul-betul soalan itu. Dia adalah 9,5. Ya, 9,5 adalah lebih daripada satu pembaris ini. Satu pembaris ini hanya satu perpuluhan sifar sahaja. Jadi boleh kamu bayangkan 9 pembaris yang sama? Ada 9 pembaris yang sama, malah 10 pembaris yang sama. Nah, 9 pembaris itu habis. Dan pembaris yang ke-10 itu hanya sampai setengah, iaitu 0,5. Jadi per 2 ini adalah setengah. Jadi kita lihat baik-baik. 9,5 ini untuk pecahan dia adalah sama. Tulis sedia 9. Ya, tulis sedia di sana 9. Sebagai nombor bulat. Dan peratus pun sama. Peratus dia adalah 900. 900 peratus. Itu maksudnya 9 itu, ya. 9 itu adalah 900 peratus. Okey. Baiklah. Kita lihat baik-baik, ya. Kita teruskan. Mari kita lihat pembaris itu sekarang. Kita hanya perlu cari ini sahaja, ya. Perpuluhan 5. Perpuluhan 5. Kita akan cari ini sahaja. Perpuluhan 5. Ya, perpuluhan 5. Kita gunakan kanta pembesar. Mari kita gunakan kanta pembesar. Kita cari perpuluhan 5. Ya, perpuluhan 5 itu ada di sana. Kita lihat di garisan yang sama yang cikgu sudah bulat sedia itu. 0,5 adalah sama dengan, lihat pecahan itu ada 2 pecahan. Kamu tidak akan gunakan 5/10. Kenapa? Sebab itu adalah pecahan setara. Ingat, ya, kamu akan gunakan pecahan termudah. Jadi pecahan termudah itu adalah 1/2.
sini kita akan tulis 1/2 bahagian pecahan itu ya. Kemudian peratus adalah 50%. Sifar perpuluhan 5 adalah sama dengan 50% ataupun setengah. Semua itu setengah ya. Setengah itu adalah 50% ataupun 1/2 ataupun sifar perpuluhan 5 itu adalah setengah. Jadi semua itu sama. Jadi kita sudah lihat berkaitannya. Jadi ini kita tambah dengan tadi 50% dan ini pula adalah kita tambah dengan 1/2. Jadi jawapan akhirnya ialah sama dengan 9/1/2. Ya, ini pecahan 9/1/2. Ini pula adalah 950%. Ya, jadi itu adalah cara untuk menjawab soalan yang pertama. Mari kita lihat cara untuk menjawab soalan yang kedua. Tukarkan 150% kepada pecahan dan perpuluhan. Kali ini peratus sudah diberikan. Tukarkan pula kepada pecahan dan perpuluhan. Dan ini sudah ada 100. Maksudnya dia sudah lebih daripada satu pembaris. Jadi 100 itu adalah sama dengan 1. Tulis sedia. Dan perpuluhan pun sama. Dia adalah sama dengan 1/. Dia adalah sama dengan 1/. Ya, 1/. Sifar. Ingat sama dengan 1/. sifar. Baiklah, sekarang kita akan gunakan sekali lagi kanta pembesar itu supaya mudah untuk kamu melihat ya. Sekali lagi kita ulang ya, kita pergi setengah. Nah, di sana 50% ya. Dan pecahan yang kita gunakan ialah masih juga 1/2. Sama sahaja, tidak akan berubah. Dan perpuluhan dia adalah sifar perpuluhan 5. Nah, ingat itu baik-baik ya. Maksudnya di sini kita akan tambah dengan sifar perpuluhan 5. Ini pula kita tambah dengan 1/2. Sama saja dengan yang di atas. Betul atau tidak? Dan di sini tadi 50% dia sudah sedia ada di sana. So, ini akan mendapat jawaban sama dengan berapa? Sama dengan 1/5. Ini akan sama dengan 1/2. Nah, itu soalan kedua. Sekarang soalan ketiga. Tukarkan 4/1/2 kepada peratus dan perpuluhan. Nah, kepada peratus dan perpuluhan. Kali ini pecahan sudah ada. Tinggal mau tukar kepada perpuluhan dan juga peratus. Kalau kamu ingat betul-betul tadi, kita sudah lihat menggunakan kanta pembesar. Dan tengah itu tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah pergi ke sebelah kanan ataupun pergi pula ke sebelah kiri. Tidak, dia akan tetap berada di sana. Berdua itu tetap berada di sana. Jadi nilai itu tidak akan berubah. Dia tetap sama. Jadi kalau dia tetap sama, bermaksud ini 4 kita tulis sedia. Dia adalah 4/. sifar. Dan 1/2 itu tadi, kalau dia perpuluhan, kita tahu sudah dia adalah sifar perpuluhan 5. Jadi sama dengan 4/5. Kalau peratus tadi, kalau kamu ingat semula pembaris itu, dia adalah 4, jangan lupa tulis sedia 400%. Dan tambah dengan berapa tadi? Setengah itu, 50%. Jadi sama dengan 450%. Jadi ini adalah cara untuk menjawab soalan menggunakan pembaris 3pi/2. Selesai untuk penggunaan pembaris 3pi/2. Nah, kamu boleh menjawab soalan latihan PPD nombor 17 hingga 20 dengan menggunakan pembaris 3pi/2. Senang kan? Nah, cikgu akan teruskan dengan pembaris yang kedua. Pembaris yang kedua, kita akan gunakan pembaris 3pi/4 pula. Apakah pula pembaris 3pi/4 ini? Ada 4 bahagian. Inilah maksud dia per-4. Tapi, kamu harus ingat, bahagian yang kita akan lihat betul-betul hanya 3 sahaja ya. Hanya 2 sahaja ya. Iaitu ini dan ini. Kita hanya akan guna
2 ini sahaja untuk pembaris 3Pi per 4. 2 per 4 tadi itu adalah sama dengan apa? Sama dengan 1 per 2, iaitu setengah. Jadi tidak perlu menggunakan pembaris 3Pi untuk setengah. Kita guna pembaris 3Pi per 2. Ingat itu. Kemudian yang keempat, ini tidak perlu sebab dia memang sudah penuh. 10 per 10 itu 1 dan 100 per 100 itu adalah 1. Jadi ini tidak digunakan untuk menyelesaikan soalan yang sempurna. Baiklah, kita akan cuba lihat contoh yang diberikan. Tukarkan 3.25 kepada peratus dan pecahan. Sama seperti tadi, dia sudah lebih daripada 100%, lebih daripada 1. Kenapa? Sebab ini sudah 3 pembaris. 3 pembaris, ingat tu, 3 pembaris sudah melebihi. Jadi kalau begitu, kita tulis sedia. Di sini 3 dan di sini 300%. Sama sahaja dengan syarat tadi, ya. Sama sahaja. Sekarang kita gunakan kita akan gunakan kanta pembesar pula lagi untuk melihat dengan jelas. Mari kita lihat di manakah dia 3.25. Kita hanya akan tengok perpuluhan 25. Kita cari perpuluhan 25 di bahagian perpuluhannya. Perpuluhan 3, 2. Itu sifar perpuluhan 25 di sana. 1/4. Di bahagian yang pertama, ya. Jadi kalau begitu dia adalah di 1/4, bermaksud pecahan dia adalah 1/4 dan peratus dia adalah 25%. Ingat itu, soalan pertama dia adalah di bahagian perempat yang pertama. Jadi pecahan dia adalah 1/4 dan peratus dia adalah 25%. Ingat, ya. Jadi berapa yang perlu ditambah di sini? 1/4 sama dengan 1/4. Berapa perlu ditambah di sini? 25% sama dengan 325%. Jadi selesai untuk soalan nomor 1. Kita cuba soalan nomor 2. Ya. 75%. 75% sudah selesai. Kita tukar kepada pecahan dan perpuluhan pula. Kali ini kita akan teruskan menggunakan kanta. Mari kita tengok di mana. Kita cari di mana tuh 75%, ya. Kita akan cuba gunakan kanta pembesar untuk mencarinya. 75% itu di bahagian mana peratus? Kita cari di peratus 75%. 75%. Okey. Ni. 75% itu di mana? Di bahagian 3/4. Bahagian yang ketiga pada pembaris 3/4. Pembaris 3Pi per 4 ini. Bahagian yang ketiga. Ini 75%. Pecahannya ialah 3/4. Dan perpuluhannya adalah sifar perpuluhan 75. Ingat betul-betul, ya. 75% adalah sama dengan sifar perpuluhan 75 dan sama juga dengan 3/4. Ya. Jadi kita tulis di sini dia adalah sama dengan sifar perpuluhan 75. Kenapa kali ini tidak ada nilai di bahagian nombor bulat? Kerana 75% ni tidak sampai 100% kan? Jadi tidak ada lebih di sini. Jadi dia 75%. Oleh itu dia memang sama dengan sifar perpuluhan 75. Dan di sini pula adalah tadi 3/4. Yes. Selesai soalan nomor 2. Kita pergi soalan yang ketiga. Tukarkan 2/1/4 kepada peratus dan perpuluhan. Bila kita menukar 2/1/4, kita tengok bahagian pecahan pula, ya. Baiklah, ada yang lebih di sana 2. Jadi apa mau dibuat dengan 2 ni? Kita tulis sedialah 2 perpuluhan sifar. Dan di sini pula 200%. Sekarang tinggal kita mau cari berapa perlu ditambah. Ya, berapa perlu ditambah sahaja lagi. Kita mau cari berapa perlu ditambah, ya. Kita cari 1/4. Itu 1/4. Betul tak? Ini 1/4. Ya, tengok tu je 1/4. Berapa tadi di sini? Kita guna lagi. Mari kita guna kanta pembesar. Baiklah. Kita pergi 1/4 sana. Cari 1/4 kan? Berapa peratus? 25%. Berapa perpuluhan? Sifar
0,25. Aha, 0,25. Ya, 0,25. Di sini kita tambah dengan 0,25 sama dengan 2,25, dan di sini pula kita tambah dengan 25% sama dengan 225%. Ya, menulis peratus apa? Yang penting kamu faham dia adalah 225%. Ya, selesai untuk penggunaan pembaris 3p/4. Cikgu harap kamu boleh jawab soalan latihan PBD nombor 13 hingga 16 dengan menggunakan pembaris 3p/4. Mari kita teruskan dengan pembaris yang seterusnya. Kali ini pembaris 3p/5 pula. Pembaris 3p/5 akan menjawab soalan latihan PBD 7 hingga 12 ya. Mari kita cuba soalan yang cikgu berikan di bawah ini, iaitu pertama, tukarkan 4,2 kepada peratus dan pecahan. Tukarkan 4,2 ya. 4,2. Soalan yang pertama. Okey. Baiklah, perpuluhan sudah ada, tinggal pecahan dan peratus. Mula-mula kita tengok pecahan, kita cari di bahagian perpuluhan 4, tidak ada 4,2. Apa yang kita perlu lakukan dengan 4 tu? Tulis sedia. Tulis sedialah cikgu. Tulis sedia. Dan di sini 400% kan. Kita tunggu. Kita mau tengok di baris tu berapa lagi perlu ditambah supaya kita tahu berapa peratusan dan pecahan dia kan. Sekarang kita hanya mau cari apa? Kita mau cari di pembaris itu 0,2. Ya, 0,2. Mari kita cari, gunakan kanta. Mari kita guna kanta. Kata. Tolong cikgu. Okey, kita lihat di perpuluhan 2, perpuluhan 1, perpuluhan 2. Itu perpuluhan 2. Perpuluhan 2 ni terletak di mana? Oh, di 1/5 ataupun bahagian yang pertama bagi pembaris ini ya. Okey, kita lihat perkaitan dia. Kalau 0,2 dia berkaitan rapat dengan pecahan ada 2 lah cikgu. 1/5 dengan 2/10. Sekali lagi cikgu jelaskan. 2/10 kita abaikan. Kenapa? Sebab dia ada pecahan setara. Kita hanya akan memilih pecahan termudah, iaitu 1/5. Nah, jadi kita tulis di pecahan tu nanti 1/5 ya. Peratus berapa? 20% cikgu. 20% ya, ingat ya. Cikgu tutup kata. Ingat balik murid tadi apa tu pecahan dia? 1/5 cikgu. Jadi ini 4/2 sama dengan berapa pecahan? 1/5 cikgu. Okay, and then peratus dia tadi masih ingat tak? 25% cikgu. Kemudian jumlah dia sekarang berapa? 425% cikgu. Selesai sudah soalan pertama. Mari kita cuba soalan yang kedua. 120%. 120%. Ada yang lebih kan? Apa yang lebih? 100%. Apa mau buat? Tulis sedia cikgu. Okey, kita tunggulah berapa perlu tambah. Sini pun kita tulis, betul? Mari kita cari. Tinggal kita mau cari berapa peratus tu. Berapa yang kita mau cari? Ini di bahagian peratus. Kita mau cari itu 20% sahaja dulu. Guna kanta ke? Boleh nampak kan ni? Bolehlah cikgu. Baiklah. Kita tengok ya. 0%, 10%. Oh tu cikgu. 20%. Oh, masih juga di bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama kan? Nah, jadi berapa perlu ditambah? Kita tahu pecahan yang perlu ditambah tu 1/5. Ini cikgu sudah letak 1/5. Jadi kita tambah 1/5 di sini ya. Jadilah 1/5. Kemudian ini pula berapa perlu tambah kalau perpuluhan? Tu cikgu 0,2 perlu tambah sana. Okey, tambah 0,2 sama dengan 1/2 cikgu. Nah, selesai untuk soalan kedua. Mari kita cuba soalan yang kedua. 4/2/5 pada peratus dan perpuluhan. 4/2/5. Ada yang lebih
apa tu? 4. Jadi 4 tu kita tulis dia lah kan? 4 perpuluhan sifar tambah berapa? Kemudian di sini 400 peratus. Okey, kita akan tambah nanti ya. Tambah. Okey. Kita cari apa dulu? Kita cari 2/5. Betul kan? Kita cari sebab kita akan lihat di bahagian pecahan ya. Kita cari 2/5. Di bahagian pecahan boleh nampak kan ni 2/5. Oh, tu nah terang besar-besar lagi 2/5. Ni di sini bahagian kedua pula. Okey, kita lihat perpuluhan. Nah, tu perpuluhan dia sifar perpuluhan berapa tu? Sifar perpuluhan 4 cikgu. Okey, sifar perpuluhan 4 tambah sama dengan 4 perpuluhan 4 jadinya. Okey, ini pula tambah berapa cikgu? 40%. Oh, 40%. Korek. Jadi jumlah dia 440%. Okey, selesai soalan penggunaan pembaris 3P/5. Cikgu harap kamu boleh selesaikan soalan latihan PBD nombor 7 hingga 12 ya. Baiklah, mari kita teruskan dengan pembaris yang seterusnya, iaitu pembaris yang paling susah. Tapi dengan menggunakan pembaris 3P dia akan jadi mudah sebab cikgu sudah mudah. Ya, kita apa? Pembaris 3P/8. Latihan PBD yang kamu akan selesaikan adalah nombor 21 ke 26. Dan di sini ada 8 bahagian ya. 8 bahagian kamu tengok di sini. Bahagian pertama 1/8, bahagian kedua 28, bahagian ketiga 38. Sehinggalah 88 yang sempurna belum habis. Ngam-ngam satu pembaris. Okey, sekarang yang cikgu nak beritahu ialah ni ya. Ini sahaja kita akan guna. Ya. Ini sahaja yang kita akan guna, ini yang kita akan guna, ini yang kita akan guna. Yang ini tak perlu, kenapa? Sebab ini adalah 1/4. Ini adalah apa? Setengah, 1/2. Ini adalah 1/4 tadi. Jadi pembaris 3 ini pembaris 3P/4. Ini setengah. Ini adalah untuk pembaris 3P/2. Dan ini pula adalah 3/4. Ini adalah pembaris per-4 juga. Dan ini adalah 1 tu maksudnya tak perlu gunakan pembaris, memang dia 1. Baiklah, kita hanya akan gunakan, ingat ya, 4 ni sahaja digunakan. Mari kita cuba soalan yang pertama. Tukarkan sifar perpuluhan 375 kepada peratus dan pecahan. Apa tu? Apa itu cikgu? Macam mana mau tengok cikgu? Sifar perpuluhan 375. Macam mana mau tukar kepada pecahan dan peratus? Macam mana menggunakan pembaris cikgu? Baiklah, mari kita lihat. Dengan menggunakan kanta dulu. Lagi mudah untuk kita tengok ya. Okey, cikgu akan cuba besarkan supaya boleh nampak. Okey, cikgu harap jelas ya. Okey, mari kita gunakan kanta. Kita cari apa? Sifar perpuluhan 375 di perpuluhan ya. Perpuluhan sifar perpuluhan sifar itu sifar perpuluhan 125. Ini sifar perpuluhan 25. Ini sifar perpuluhan 375. Di mana dia terletak ni? 3/8. Bahagian yang ketiga. Okey, mari kita lihat ya. Sifar perpuluhan 375 adalah pecahan dia apa? 3/8. Ingat ya? Pecahan dia adalah 3/8. Tapi peratus dia tidak cikgu. Apa? Sini. Sini 30 bermaksud sini adalah 35%, sini adalah 40 dan di sini 45%. Jadi nombor yang berada di tengah-tengah 35% dan 40%. Tak apa. Nanti kita cuba ingat balik ya. Ini sifar perpuluhan 375 adalah sama dengan 3/8. Okey, adalah pecahan 3/8. Pecahan adalah 3/8. Sekarang peratus saja lagi. Peratus tadi masih ingat tak? Dia terletak di antara dia terletak di antara 35%
apa peratusan yang terletak di antara tu? 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Jadi apa yang ada terletak di tengah-tengah ya? Kita cuba tengok dulu. Ini beginilah cara untuk mencari tengah. Dia ada tengah-tengah dua ni apa ya? 37 dengan 38, tengah-tengah dia apa? 37,5. Kan tengah-tengah tadi perpuluhan 5. Jadi 37,5. Jadi dia adalah 37,5%. Yes, selesai. 37,5%. Selesai kan? Baiklah. Sudah selesai untuk soalan yang sekarang kita cuba soalan yang kedua. Ya, soalan yang kedua. Soalan kedua, cek baca. Tukarkan 562,5% kepada pecahan puluhan. 562,5%. Sudah lebih kan? 500% tu sudah lebih. Jadi apa membuat kalau sudah lebih? Tulis sedialah cikgu. Tambah. Sini pula 5. Tambah. Okey, sekarang kita mau cari apa tu? Di pembaris tu. Kita mau cari 62,5 sahaja. Ya, 62,5%. Gunakan kata, mari kita cuba cari gunakan kata. Ya, cari gunakan kata. Okey, di mana peratusan? Ni tiada tertulis 62. Tapi dia terletak di tengah-tengah. Tengah-tengah apa tu? 60 dan 65. Betul tak? Terletak di tengah-tengah 60 dan 65. Nanti kita baca. Yang penting kita tahu pecahan dia apa? 5/8 itu 0,25. 5/8. 62,5 di sinilah. Tengah-tengah dia ni kalau peratusan dalam 62,5. Ingat tu ya, tengah-tengah dia adalah 62,5% ya. Okey, ingat tu. Tengah-tengah untuk 5/8 adalah 62,5%. Alright, pecahan dia 58, perpuluhan dia adalah 0,625. Ingat, ini tambah dengan 0,625. Ini tambah dengan 5/8 sama dengan 5/8. Dan ini pula adalah sama dengan, cikgu mau letak jawapannya di mana? Di bawah lah ya. Okey, bila ditambah dia adalah sama dengan 5,625. Boleh nampak tak jawapannya? Cikgu harap kamu boleh nampak ya. Seterusnya, soalan yang ketiga. Tukarkan 1/3/8 kepada peratus dan perpuluhan. 1/3/8. 1/3/8 atau lebih. 1 tu tulis sedialah. 1 sifar tambah. Okey. Kemudian di sini pula 100% tambah. Okey. Sekarang 3/8 kita cari. Senang tu 3/8. 3/8. Tinggal kita nak tahu lagi apa tu. Okey, kita gunakan kata pembesar. Tolong kata pembesar di mana awak? Okey, sini. Kita pergi cari perpuluhan tu ya. Di 3/8. Okey, sini 3/8. Okey, 3/8 tu. Sebesar lagi kita dapat. 0,375. Okey, 0,375. Dan peratusan dia tadi, kalau masih ingat ya, kita sudah selesaikan tadi, tengah-tengah dia adalah 37,5 kan? Masih ingat? So itu kita tambah di sana saja ya. So ini
ini sifar perpuluhan 375 dan di sini pula adalah 37,5%. Jadi kita akan dapat jawapan ini sama dengan 1,375 dan di sini sama dengan 137,5%. Selesai untuk menggunakan pembaris 3pi/8. Sekarang kita akan teruskan dengan pembaris yang terakhir. Jadi, cikgu harap kamu boleh jawab soalan latihan PBD nombor 21 hingga 26 ya. Kita pergi kepada pembaris yang terakhir. Yes, pembaris 3pi/10 yang paling senang selain daripada 3pi/2. Ini adalah 3pi/10 paling senang. 10 bahagian yang kita akan gunakan hanya ini. Aha, senang je. 4 je kita perlu ingat. Itu 1/10, 3/10, 7/10, 9/10. Latihan PBD 1 hingga 6 ya untuk menjawab soalan. Latihan 1 hingga 6. Okey, kita cuba soalan yang pertama. 7,3. 7,3. Perlu kanta tak? Kita cuba je lah gunakan si kanta. Oh, kanta pembesar. Kau di mana? Okey, mari kita tengok perpuluhan. Oh, terlebih pula. Ingat ya, ini terlebih. Jadi bila terlebih kena tulis sedia ya. Tulis sedia. 7 tulis di sini, 700% tulis di sini. Jadi yang kita cari hanya sifar perpuluhan 3. Okey, sifar perpuluhan 3. Oh di sana. Okey, bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga adalah sifar perpuluhan 3. 3/10 dan 30%. Senang. Ini adalah 7 3/10. 730%. Senang kan? Rasa-rasanya kalau 90% sama macam ni tak? Mari kita tengok. Kau rasa-rasa dia 9/10 tak? Senang kan? Terus ya. Tengok peratus. 90%. Betul. 9/10. Jadi kita boleh buat dah. Ini adalah 9/10. Dan ini adalah sifar perpuluhan 9. Boleh agak sudah sama je kan? Yang terakhir ni. Tulis sedia 2. Dan ini. Tulis sedia 2 lah. Tak perlu main tambah-tambah lagi. Dah boleh buat kan? Dan ini. Rasa-rasa lah kan 200. Jadi kita sedia 200 itu. Tinggal mau letak berapa peratus lagi ya. Ini 7/10. 7/10 senang tuh. 70% tambah 70% di sini. Dan di sini pula kita tambah sifar perpuluhan 7. Jadi kita tambah dengan perpuluhan 7. Selesai. Yeay. Itu sahaja cara untuk menjawab soalan yang melibatkan pembaris 3pi. Semoga murid-murid semua boleh jawab soalan ini. Walaupun kamu nampak soalannya banyak, tapi dengan menggunakan pembaris 3pi, kamu boleh menjawab dengan mudah. Cikgu harap kamu siap semua soalan itu dan mendapat semua betul. Selamat menjawab semua.